إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، وخصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الشيخ الإسلام حجة الإمام سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وإلى شيخنا الشيخ عبد العزيز الشافعي وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Para hadirin salat Jumaah yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi diberikan peluang dan juga kesempatan pada malam ini. Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu bagi meneruskan pengajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan li Syekhul Islam Hujjatul Imam Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Al-Haddad Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wajib bersegera bertaubat. Wahai mukmin yang menderhaka, jika engkau telah melakukan maksiat, hendaklah engkau segera kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya dari dosa itu sebelum terlambat. Baik. Jadi kita sambung pengajian kitab kita ni, Nasihat Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala yang seterusnya, iaitulah tentang kewajipan untuk kita bersegera bertaubat kepada Allah setelah mana kita ni terjatuh di dalam melakukan dosa dan juga maksiat kepadanya. Sebagaimana yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala menceritakan kepada kita ataupun satu nasihat yang sangat berguna. Sesuatu perbuatan maksiat ataupun sesuatu dosa itu adalah suatu perkara yang wajib kita jauhi, wajib kita tinggalkan, wajib kita kena takut, kerana dia boleh mengundang pelbagai kesan-kesan, sama ada kesan kepada diri kita, kesan kepada masyarakat, bahkan yang paling kita takuti adalah kesan ataupun penyebab kepada turunnya kemurkaan Allah
turunnya bala Allah, turunnya sesuatu musibah yang akan menimpa setiap manusia. Tidak kira lagi manusia tu orang yang beriman ataupun orang yang derhaka kepada Tuhan, orang yang taat ataupun orang yang maksiat, orang yang kufur ataupun orang yang beriman. Maka bila Allah Ta'ala tu satu musibah, satu bala, disebabkan kedahsyatan banyaknya perkara-perkara maksiat yang berleluasa, banyaknya perkara-perkara kemungkaran yang tidak dapat dicegah lagi. Jadi ketika tu semua orang ni akan terkena kesal ni, kan? Itulah yang paling kita takut. Baik. Kemudian kata pengarang kita, wahai mukmin, wahai orang-orang yang beriman, yakni wahai orang-orang yang beriman kepada Allah yang telah menderhaka. Menderhaka ni makna yang telah melakukan dosa. Jadi orang Islam atau orang mukmin, orang beriman kepada Tuhan, sekiranya dia melakukan satu-satu maksiat, satu-satu dosa, maka dipanggil mukmin yang asi. Kalau dia ni banyak buat dosa pula, orang panggil orang yang fasik. Bahkan kita semua ni insan yang berdosa belaka. Tidak ada satu orang yang suci daripada dosa-dosa, kecuali para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita ni banyak salah, kita ni banyak silap, kita ni banyak dosa dengan Tuhan. Jadi setelah mana kita terjatuh dengan dosa, terjatuh dengan maksiat, apa dia perkara wajib kita kena segera lakukan. Jika engkau melakukan maksiat, jika engkau telah terjatuh kepada dosa, hendaklah engkau segera kembali kepada Allah. Segera kembali kepada Allah inilah yang kita panggil bertaubat. Dengan bertaubat kepadanya, kepada Allah, dari dosa itu, yakni dari dosa yang kita lakukan sebelum terlambat, sebelum daripada datangnya siksaan Allah, sebelum datangnya ajal kematian kita, sebelum tertutupnya pintu taubat yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala bukakan kepada setiap hamba-hambanya. Jadi pintu taubat ni tertutup sehingga dua keadaan. Yang pertama, sebelum daripada nyawa kita ni, nyawa kita, roh kita sampai di kerongkongan kita, halkum kita. Jadi ketika tu, kalau kita nak minta ampun dengan Tuhan, nak minta maaf dengan Tuhan, maka Allah Ta'ala tak terima dulu. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Jadi Allah kata, wa anfiqu mimma razaqnakum, bersedekahlah, berinfaklah sebahagian daripada harta yang kami berikan kepada kamu, hatta, sehingga sebelum datangnya qabla an ya'tiya ahadakumul maut, datangnya saat ajal. Jadi datangnya saat ajal ini kita panggil sebagai sakarat, kesakitan ketika kita nak mati. Jadi waktu tu nyawa kita ni berada di kerongkongan, roh kita ni telah dicabut oleh Malikil Maut, bermula daripada hujung kaki kita tu hinggalah sampai di
anak tekuk kita tu ataupun di kerongkong kita tu. Jadi ketika tu kita dah nampak dah Allah Ta'ala dah perzahirkan, Allah Ta'ala pernampakkan kepada tiap-tiap insan, tiap-tiap manusia tu. Jadi kita waktu tu akan balasan-balasan di akhirat. Nampak syurga, nampak nikmat syurga, nampak seksa neraka, nampak balasan dan juga kesudahan yang buruk bagi tiap-tiap diri kita. Jadi Allah Ta'ala pernampak kepada kita saat nyawa kita tu nak mati lala, saat kita nak keluar roh daripada jasad. Nah, jadi ketika tu datanglah bisikan dalam hati kita. Kita minta kepada Tuhan, Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak Tuhan, kalau mu tolong tangguhkan, beri masa kepada aku sedikit lagi. Sekejap tak apa dah. Kan? Seminit tak apa dah. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Untuk aku bersedekah, untuk aku buat kebajikan, untuk aku buat amal soleh. Jadi kita berkata-kata dalam hati kita, kita minta dengan Tuhan supaya Tuhan tangguh. Waktu tu baru nak bertaubat, waktu tu baru nak menyesal. Maka ketika tu apa kata Allah? Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tidak akan sekali-kali Tuhan itu menangguh ajal seseorang kamu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat, Maha mengetahui daripada apa yang kamu kerjakan. Jadi waktu tu pintu taubat kita ni dah tertutup, dah tak terbuka lagi. Seperti mana hadis Nabi, kata Nabi, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha besar menerima taubat hamba-Nya selama mana rohnya itu belum sampai kepada halqum. Itu yang pertama, pintu taubat kita tu tertutup atas tiap-tiap individu. Adapun pintu taubat tertutup bagi sekalian manusia, apa kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man taba qabla an tatla'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Sesiapa yang bertaubat sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, matahari terbit dari barat. Sekarang ini matahari terbit dari timur, terbenam di sebelah barat. Jadi ketika mana matahari itu sudah terbit daripada tempat dia tenggelam, tempat lenyap dia, maknanya daripada barat lah, nescaya Allah Ta'ala tu masih lagi menerima. Siapa-siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit daripada tempat lenyapnya, nescaya pasti Allah akan terima taubat dia. Tetapi kalau seseorang itu bila dah sampai matahari itu naik daripada sebelah barat, daripada sebelah tempat dia tenggelam, baru dia nak ingat kepada Tuhan, hak mana hak kufur baru nak beriman, hak mana hak buat maksiat baru nak isah, baru nak klik kepada Tuhan, maka tidak ada gunanya lagi. Ketika itu segala keimanan, ketakwaan kita tu sudah tidak dinilai, sudah tidak dilihat, sudah tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi taubat ni maknanya kita kembali kepada Tuhan. Kalau dari segi logahnya, dari segi bahasanya, taubat tu sendiri maknanya kita klik kepada Tuhan, kembali setelah mana kita jatuh ke dalam dosa, kembali kepada ketaatan setelah melakukan sesuatu kemaksiatan, berasa nak klik ke Tuhan, ataupun kita kata kita kembali dan pulang kepada Tuhan, ataupun adanya di dalam taubat itu tiga perkara lah yang kita panggil sebagai tiga rukun taubat. Yang pertama, menyesal, berasa menyesal atas ketelanjuran kita buat satu-satu maksiat, kena ada dalam hati kita. Menyesal, bapa aku buat lagu ni. Menyesal,
mesti kerana Allah, bukan menyesal kerana selain daripada Tuhan. Nah, tiga rukun taubat tu, menyesal semata-mata kerana Allah, berasa yang kita ni dah buat salah dengan Tuhan, rasa bersalah. Sebab ada orang yang buat maksiat tapi dia tak rasa bersalah. Ini bahaya. Ataupun dia terlanjur dalam melakukan sesuatu kesalahan, dia berasa biasa, dia tak rasa serupa salah, dia tak rasa yang dia tu dalam keadaan yang bersalah. Itu bahaya. Sebab itulah, kalaulah kita kata kita ni taubat kamu tapi buat pula maksiat, jadi bila buat maksiat mari rasa menyesal, apa lagi buat dulu, apa lagi buat pula. Itu rasa macam tak sesuai dah. Jadi perasaan kita tu kalau masih ada dalam hati keadaannya begitu, itu alamah, tanda Allah masih beri rahmat kepada kita. Tuhan masih nak heret hati kita ni supaya klik pada dia. Hak tak naknya, hak tak embuhnya, bila kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam buat maksiat, tak berasa nak taubat pada Tuhan, tak berasa menyesal, tak rasa bersalah. Itu bahaya. Maknanya tak ada rasa kesedaran sedikit pun dalam hati kita, kita ni nak klik pada dia. Yang kedua, bila dah mari menyesal, mesti kena tinggal maksiat ataupun dosa yang kita buat tu kerana Allah Ta'ala. Makna kalau kita tu hanya sekadar menyesal, kalau istilah lebih mudah kita faham kat menyesal ni, perit lah, perit. Macam kita kata anak-anak kecil, dia dah trauma dengan sesuatu perkara yang dia pernah buat. Takutnya tengok api, siapa kalau tengok api sikit berasa gerung dalam hati. Itu makna menyesal tu. Perit di hati. Makna kalau kita orang cerita tentang satu-satu dosa, orang cerita tentang satu-satu maksiat tu, berasa kecut perut, berasa kecut dalam hati. Itu alamat orang itu benar-benar menyesal. Dan bila dia menyesal, dia kena tinggalkan. Tinggalkan, jangan ulang balik. Dan yang ketiga, dia kena ada keazaman, kena ada cita-cita yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa ataupun maksiat yang dia lakukan. Jadi kalau tidak ada tiga benda ni dalam hati kita, maknanya taubat kita tu belum lagi sempurna, ataupun taubat kita tadi tu tidak cukup, tidak lengkap lagi, tidak sah lagi. Nyesal-nyesal dah, tapi dalam hati tu tengok dululah, kalau papa ni berasa nak buat pula, tak ada keazaman yang tinggi, tak ada cita-cita yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa ataupun maksiat. Kemudian ditambah lagi, kata ulama, sekiranya dosa tu melibatkan hutang kita dengan Tuhan. Umpamanya seperti ada puasa-puasa yang sengaja kita tinggalkan, ataupun sembahyang-sembahyang yang sengaja kita tinggalkan daripada umur kita balik, maka hutang kita dengan Allah itu lebih utama untuk kita jelaskan, bayar. Kalau ada sembahyang sengaja tinggal sampai muda-muda dulu misalnya, maka kena qada sembahyang. Kalau puasa sengaja kita tinggal, maka kena qada balik puasa. Sebab itu dikira sebagai hutang kita dengan Allah Ta'ala. Begitu juga kalau ada perkara-perkara, hak-hak, kesalahan-kesalahan, dosa kita dengan manusia, sama ada kita ambil barang dia, kita buat zalim ke dia, kita curi harta dia, kita rampas daripada perkara dia, perkara-perkara hak milik dia, maka kena selesai dengan manusia, kena bayar kalau hutang. Kalau kita dah termakan benda tu, gantilah dengan nilai harga dan sebagainya. Kalau kita kata kita buat salah, kena minta maaf, kena minta halal selama mana dia tu masih hidup. Sekiranya kalau dia tu dah meninggal, makna kita kena jumpa dengan ahli waris dia lah. Lepas tu, kalaulah dia masih hidup,
dia tak say maaf kepada kita. Misalnya kita ada salah dengan dia, maka ketika tu bersungguh-sungguhlah kita buat kebaikan dan ketaatan dengan cara kita sedekah ke pahala untuk dia. Kita semaya kita derma di masjid-masjid, kita tolong orang susah. Dalam masa yang sama juga kita niatkan pahala kita ni kepada orang yang ada hak atas diri kita. Jadi mudah-mudahan di akhirat nanti dengan rahmat dan juga kasih saya Tuhan, Allah Ta'ala buka hati dia supaya dia lapang dada memaafkan kita. Itu sajalah. Jadi jangan sekali-kali kita ni pernah melakukan kesalahan, khususnya kesalahan dengan manusia. Sebab apa? Sebab kesalahan dengan manusia ini hanya dapat dimaafkan dengan manusia juga. Nak selesai, kalau kita taubat, kita menangis berair mata darah sekalipun dengan Tuhan, ya Allah, apalah dosa aku, sebab aku zalim pada dia, aku buat khianat pada dia, maka tak habis, tak selesai, kecuali kita kena selesai hak kita dengan dia. Baik. Jadi taubat ni dia panggil salah satu daripada sifat mahmudah. Hak wajib kena ada atas tiap-tiap manusia, khususnya bagi mereka yang nak menjalani jalan akhirat dan orang yang nak cari redha Tuhan. Taubat ni dia panggil permulaan jalan bagi orang yang nak berjalan kepada Tuhan. Permulaan jalan bagi mereka yang nak menjalani jalanan akhirat, dan taubat itulah anak kunci tuah kejayaan, anak kunci bagi kejayaan bagi sekalian muridin, para muridin, orang yang berkehendak kepada Tuhan. Kalau satu orang itu dia kata dia nak masuk dekat dengan Tuhan, maka kepada dia benda ataupun perkara pertama hak dia kena lakukan, dia kena taubat dulu. Semaya taubat, kena menyesal, kena orang panggil janji, supaya dia tak sirah berazam melakukan dosa-dosa dan kesilapan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiruz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan apabila seseorang yang melakukan fa'alu fahisyah, sesuatu perkara yang keji, sesuatu dosa, au zalamu anfusahum, ataupun dia telah menzalimi diri dia sendiri, menganiayai diri dia sendiri. Jadi kita ni kalau buat dosa, sebenarnya kita ni telah buat zalim pada diri kita sendiri. Apa? Tuhan beri nikmat, suruh guna nikmat buat taat kepada dia, tapi kita guna nikmat tu untuk melakukan dosa, untuk melakukan maksiat kepada Tuhan. Akibat dia, siapa yang akan dibalas dengan seksa? Diri kita sendiri. Kita juga yang akan menanggung balasan di akhirat kelak. Maka orang yang melakukan dosa ni bukan setakat dia ni deraka kepada Tuhan, hamba yang deraka kepada Allah, bahkan dia juga orang yang telah menzalimi diri dia sendiri. Sebab itu Nabi Adam AS, apabila Allah Ta'ala murka, bila Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi setelah mana dia telah memakan buah khuldi, apa munajat dia kepada Allah Ta'ala? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri,
wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tidak memaafkan kami, tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami jadilah orang-orang yang rugi. Nabi Yunus alaihissalam ketika mana dia berada di dalam perut ikan nun, apa munajat dia, apa zikir dia kepada Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, subhanak, maha suci Engkau Tuhan, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku ini di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi orang yang buat silap, orang yang buat salah dengan Tuhan, orang yang ada dosa dengan Allah Ta'ala, sebenarnya dia tu telah menzalimi diri dia sendiri. Baik. Jadi hukum kita segera bertaubat kepada Tuhan setelah mana kita melakukan dosa ialah wajib. Kita menangguh-nangguhkan taubat dan kita melakukan maksiat, dua dosa yang berbeza. Apa maksudnya? Satu orang dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, mana dia buat maksiat, dia tinggal sembahyang, contohnya dia tinggal sembahyang dengan sengaja, berdosa dia, kekal dia dalam keadaan dosa sebab dia tinggal sembahyang. Kemudian dia tak set taubat di atas dosa hak dia tinggal sembahyang tu, maka dia dapat satu dosa yang lain. Kemudian dia buat pula maksiat yang lain. Dia tengok benda yang haram. Tengok benda yang haram itu satu dosa. Dia menangguh pula taubat dengan dosa yang dia lakukan, maka dia dapat satu dosa yang lain. Maka ulama sebut, setiap dosa yang kita buat, wajib kita kena bertaubat di atas satu-satu dosa. Kecuali kita ni memang tak ingat dah. Banyak sangat dah kesalahan. Ataupun nak bila tu tak cakap nak bila. Maka ketika tu kita boleh berdoa dengan Allah, dengan satu doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni belakalah. Allahumma taqabbal taubati, ya Tuhan, terimalah taubat aku. Di atas kesalahan-kesalahan aku buat gini yang tidak terkira banyaknya. Ada satu lafaz dipanggil istighfar yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi, Allahumma inni zalamtu nafsi katsiran. Hai Tuhan, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan dosa yang banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi katsiran. Allahumma, ataupun kita kata boleh juga kita baca dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dia panggil apa? Sayyidul Istighfar. Boleh juga. Bahkan kalau kita tengok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keampunan kepada Allah sehari semalam sebanyak 70 kali. Setengah riwayat mengatakan Nabi itu beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah berada di dalam dosa kepada Tuhan, tetapi kerana dia tahu, baginda tahu taubat itu satu perkara yang dicintai oleh Tuhan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang selalu bertaubat dan mencintai akan orang yang selalu membersihkan diri. Wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi
atas rasa kesyukuran baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Baginda tu tak ada dosa. Baginda tak ada dosa dengan Tuhan. Baginda tu orang yang maksum, orang yang terpelihara, orang yang dipeliharakan oleh Allah. Niat nak buat dosa pun tak ada. Satu titik syaitan, satu titik hitam tidak bersarang di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan qari Nabi itu dilahirkan ataupun Nabi dilahirkan dalam keadaan qari dia tu telah pun memeluk Islam. Jadi ulama sebut apa makna qari Nabi ni telah memeluk Islam? Qari Nabi ni tak boleh nak buat apa-apa, nak hasut, nak berdaya Rasulullah, tak boleh. Tapi setara tu Nabi hak tak pernah lupa kepada Tuhan, walaupun sedetik, walaupun sesaat. Di hati dia sentiasa dekat. Sebab baginda orang yang paling dalam makrifahnya kepada Allah. Alamat tanda seseorang itu dah makrifah kepada Tuhan, hati dia tak boleh pisah dengan Tuhan. Hati dia tak boleh lupa kepada kekasih dia. Tu alamat orang itu telah menyelami, merasai, kenal Tuhan dia. Kita ni jauh jelas lah, kecek saja dah pasal orang ni makrifah dan sebagainya. Tapi nak ayatnya, baginda yang setinggi itu makam dan kedudukan di sisi Allah pun juga bertaubat kepada Allah. Sebab itu ulama sebut taubat ni dia ada beberapa kedudukan, maqam. Likulli halin maqamun, likulli halin maqamun, likulli maqamin halin. Setiap maqam itu ada halnya, dan setiap hal itu ada maqam kedudukan. Jadi tiap-tiap orang kesalahan dia tidak sama, dan tiap-tiap orang taubat dia tidak sama. Beza apa di antara taubat kita dengan taubat para ahlillah, para arifun billah? Apa beza taubatnya para sahabat dengan taubatnya para anbiya? Beza. Jadi taubat orang awam, ulama sebut kita lah orang awam, hamba lah, bertaubat daripada dosa telah kita lakukan. Kita tengok benda tak molek, kita dengar benda tak molek, kita bercakap perkataan yang tak molek, kita pergi sentuh, kita pergi ambil. Maknanya kita buat dosa dengan 7 anggota yang lain ni. Kita minta ampun dengan Tuhan. Tuhan ampun dosa kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan maaf kita, Tuhan hapus segala kesalahan kita dalam buku amalan kita. Itu taubat kita, taubat orang awam. Adapun taubat para ahlillah, para arifun billah, para a'immah arba'ah gitu, imam-imam mujtahid, ataupun para murasyid murabbi. Mereka ni memang dah menjalani jalan yang mujahadah, tinggal dosa yang besar macam kita lah. Kita ni baru nak berjalan. Jadi mereka tu dah melepasi dah, tinggal dosa-dosa yang besar, jauhi perkara-perkara yang haram, melazimi diri dengan ketaatan, dengan ibadat, sehingga mereka tu tak putus-putus melakukan ibadat kepada Tuhan. Buat semua. Lepas tu kalau kita tengok orang-orang soleh, orang kibar kita panggil, orang-orang besar, bukan besar badan, bukan besar pangkat di sisi manusia, tak, tapi besar kedudukan dia di sisi Tuhan. Soleh sungguh. Tak kira lah siapa-siapa, para habaib, para syuyukh, sufi, hebat-hebat. Kehidupan mereka tu sentiasa dipenuhi dengan ketaatan dan kebaikan. Kalau siapa-siapa biasa ikut jadual Habib Omar ataupun syekh-syekh mursyid lain hak mari di tempat kita ni, kita boleh tengok daripada subuh, sebelum daripada sembahyang subuh tu ada program qiyamul lail ni, lepas subuh ada jilsahnya, lepas tu ada pengajian, ada penyampaian. Maknanya dia menyampaikan malam, kadang-kadang dengan program maulidnya, program pengajian kitabnya, program talaqinya, program. Lepas tu habis tidur,
dia orang berehat sekejap, bangun pula. Setiap hari kesibukan mereka itu dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan perkara-perkara yang baik. Jadi mereka juga bertaubat kepada Allah. Para arifun billah ni mereka bertaubat kepada Allah dengan cara apa? Bertaubat daripada hati mereka yang lalai mengingati Allah. Kita tidak duduk di makam tu, kan? Maknanya kita ni taubat, tinggal dulu maksiat-maksiat zahir tu. Tinggal dulu benda-benda hak tak molek. Hak tu pun sudah memada dah. Kemudian bila dah naik, boleh mulazamah, boleh istiqamah dengan ketaatan, maka naik satu tingkatan lagi, seperti mana para arif billah, mereka tu bertaubat kepada Allah daripada lalai mengingati Allah. La ilaha illallah, astaghfirullahal azim mimma fi qalbi siwallah wa kullu syai'in yaqulullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun apa? Mimma fi qalbi siwallah, daripada yang lain di hatiku selain daripada Allah. Wa kullu syai'in yaqulullah, sedangkan tiap-tiap sesuatu itu mereka menyaksikan, mereka membesarkan, mereka mengingati, menyebut akan Allah. Jadi orang yang duduk di makam musyahadah dipanggil, bukan makam buat-buat. Kita ni hak sifat-sifat mazmumah, hak kecil-kecil ni pun tak terbuai lagi. Banyak lagi sum'ahnya, banyak lagi hasadnya, banyak lagi riyaknya, banyak lagi kesombongannya. Maka selama itulah bagaimana kita nak dapat ingatan yang kuat kepada Tuhan kalau waktu pun kita tak mampu nak buat. Bagaimana Allah ingatan kita kepada Tuhan itu nak lekat, nak menetap di hati kita, kerana hati kita tu masih banyak lagi kesombongan-kesombongan, masih banyak lagi perkara-perkara mazmumah, najis-najis, kejahatan kepada perkara-perkara yang tidak baik. Baik. Kemudian kata pengarang kita kelak jika engkau mati, engkau akan menemui Tuhanmu dalam keadaan kotor dan celaka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ini untuk malam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita dan membukakan kepada kita ilmu dan juga ma'rifah kepadanya. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab.